Siu Food. Silakan. Salam sejahtera Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat Seremban, Mesyuarat Majlis Perancangan Fizikal Negara MPFN ke-36 bilangan 3/2020 pada 27 Oktober 2020 antara lain telah bersetuju secara dasar dengan cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman yang baru tertakluk kepada keperluan untuk menyediakan beberapa laporan teknikal seperti laporan penilaian impak alam sekitar EIA, laporan penilaian impak sosial SIA, laporan penilaian impak traffic TIA, marine risk assessment, coral mapping studies dan land disturbing pollution dan mitigation measures antara lain. Mesyuarat MPFN tersebut juga telah memutuskan bahawa cadangan ini perlu diangkat semula untuk pertimbangan majlis. Kementerian Pengangkutan ingin menjelaskan bahawa sehingga kini tiada kelulusan diberikan untuk menubuhkan aerodrom berhubung cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman yang baru seperti mana yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Pengendalian Aerodrom 2016. Dalam hubungan ini, cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman yang baru juga adalah tertakluk kepada hasil kajian Pelan Strategik Lapangan Terbang Kebangsaan atau NASP yang telah bermula pada Mac 2022 lalu. Kajian ini akan mengambil masa selama 18 bulan untuk disiapkan dan meliputi kesemua 42 lapangan terbang sedia ada termasuk cadangan pembinaan lapangan-lapangan terbang baru. Kajian ini antara lainnya akan turut meneliti sama ada cadangan projek tersebut berdaya saing atau tidak. Berhubung dengan penentuan kriteria kelestarian alam sekitar ke atas cadangan projek ini, perkara ini sedang dalam penelitian pihak Jabatan Alam Sekitar. Oleh yang demikian, kelulusan akhir bagi cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman baru hanya akan dipertimbangkan apabila kajian NASP telah disiapkan dan permatuhan kepada semua syarat yang ditetapkan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain seperti mana yang dinyatakan dalam laporan-laporan teknikal tersebut. Sekian, terima kasih. Tan Sri Ketua, sebelum saya mengumpulkan soalan tambahan, izinkan saya untuk merakamkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Lieutenant Colonel Bersara Fajim Jufa Mustafa Kamal yang terkorban dalam satu nahas udara di Ipoh 2 hari yang lalu. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat. Tan Sri Ketua, soalan tambahan. Saya menerima jawapan Yang Berhormat Menteri tadi. Pendek kata bahawa belum ada keputusan terhadap cadangan pembinaan lapangan terbang di Tioman ini. Tetapi rata-ratanya kita baca dalam laporan media seolah-olah cadangan itu telah pun diluluskan dan akan dibina di Tioman. Itu yang menyebabkan ramai yang concern bahawa adakah ia memberikan kesan kepada alam sekitar. Saya harap Yang Berhormat Menteri dapat memperjelaskan perkara ini apabila ada laporan-laporan media sebegitu supaya tidak ada confusion di kalangan orang ramai. Yang keduanya, Tan Sri Ketua, saya nak tanya juga bahawa kebelakangan ini saya lihat ada banyak kerajaan negeri yang membuat pengumuman terhadap pembinaan lapangan terbang seolah-olah kerajaan negeri ada kuasa terhadap pembinaan lapangan terbang dan bukannya datang daripada Kementerian Pengangkutan. Saya bagi contoh, satu pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Besar Pahang baru-baru ini yang mengumumkan bahawa lapangan terbang antarabangsa Kuantan di Gebeng akan dibina dan beroperasi tahun 2026 dengan kos 2 bilion yang menggunakan PFI. Saya pernah menjawab Menteri Pengangkutan, saya tahu lapangan terbang ini memerlukan kelulusan khususnya daripada CAAM. Siapa yang jaga menara trafik udara, siapa yang menjaga landasan lapangan terbang itu semua di bawah CAAM. Bukannya kerajaan negeri boleh sesuka hati membuat pengumuman itu. Jadi saya berharap Yang Berhormat Menteri apabila ada laporan-laporan media seperti ini dapat memberikan penjelasan supaya ia tidak memberikan satu gambaran yang tidak betul kepada pihak luar, kepada orang ramai. Seolah-olah lapangan terbang ini sesuka hati boleh dibina. Saya tahu bahawa ada kajian menyeluruh untuk melihat keperluan lapangan-lapangan terbang di seluruh negara. Jadi saya harap dan saya tanya, adakah lapangan terbang Kuantan itu juga setakat cadangan dan belum diputuskan? Terima kasih. Terima
Masih sebenarnya soalan yang pertama tu mengenai penerangan melalui surat khabar tu tidak dibenarkan. Untuk peraturan 23, sebarang pertanyaan tak boleh ditanya mengenai betul atau tidaknya laporan surat khabar. Tu saya bukannya tanya betul atau tidak. Saya Ya. cuma minta menteri supaya bagi penjelasan sekiranya ada laporan-laporan media yang tidak tepat, menggambarkan gambaran yang tidak tepat. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Seremban yang memang arif tentang soal pelesenan yang perlu dipolis sebelum suatu lapangan terbang boleh beroperasi. Memang betul Yang Berhormat pernah yang berkata tadi, lapangan terbang ni sebenarnya adalah kuasa kerajaan pusat. Di mana kita melihat dua aspek. Pertama ialah kita mesti dapat kelulusan menteri untuk menubuhkan aerodrom. Itu mengikut akta yang ada. Apabila kelulusan diberi, barulah syarikat ini atau mana-mana pemaju penggerak projek ini boleh memohon AOL, iaitu Aerodrome Operating License. Dan melalui dua aspek. Pertama, kena melalui MAFCOM. Dan kedua adalah CAAM, pihak berkuasa penerbangan awam. Jadi untuk mendapatkan AOL, itu melalui dua proses ini. Jadi dia seiring. Kalau tak dapat AOL bermaksud, airport tu tak boleh operasi. Itu memang benar yang Muhammad cakap. Ini apa yang Muhammad kata tadi, ya betul. Pengumuman yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri Pahang, sebenarnya ingin saya maklum kepada Dewan Yang Mulia, pada penghujung tahun lalu, melalui Majlis Perancangan Fizikal Negara, telah dibincangkan pembentangan daripada pihak Pahang juga. Kita melihat Pahang ni antara negeri yang kita tidak pernah membina lapangan terbang awam. Bermaksud apa yang kita gunakan adalah kegunaan tentera. Jadi dalam konteks ini, mesyuarat pada MPFN tahun lalu telah meluluskan ya secara dasar dan perlu melalui proses seperti mana yang saya katakan, kelulusan menteri, selepas itu AOL. Dan ini dalam peringkat untuk penyediaan semua laporan seperti mana yang telah disyaratkan. Jadi belum dapat kelulusan akhir, tapi dalam proses untuk menyempurnakan semua pematuhan kepada akta seperti mana yang telah disyaratkan. Jadi Yang Berhormat, betul, saya mengambil maklum apa yang Yang Berhormat katakan. Jadi ada juga kerajaan negeri yang umumkan dia akan pindah. Itu juga sebenarnya tak betul. Kerana dia mesti mendapat kelulusan akhir baru boleh. Dalam kes Tioman, dia masih lagi mendapat kelulusan dasar daripada MPFN. Pematuhan kepada 10 laporan teknikal itu belum lagi dilaksanakan, belum lagi dipatuhi. Maka bila dah dapat ke semua ini, barulah AOL itu baru kita dapat pertimbangkan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih. Mohon tapi MB Pahang telah umumkan beroperasi tahun 2026 dalam laporan media. Ya, 2026. Ya, Kalau kelulusan belum dapat, macam mana kata operasi cadangan mereka 2026, yang adakah itu 2026, tapi tidak pematuhan cakap pada benar? proses dan prosedur itu tetap kena ada. Dalam contoh, mungkin ada penggerak projek perlukan setahun dua untuk melengkapkan semua proses. Dan selepas itu adalah pembinaan dengan PFI. Itu telah dibincangkan dalam MPM, tapi kita cuma bagi kelulusan dasar untuk mulakan segala kajian dan pematuhan kepada akta. Terima kasih. Ya, Dr. Brown. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kerana ini isu melibatkan Johor, memandangkan lapangan terbang antarabangsa Senai bagi pendapat ramai orang lah tidak mencukupi untuk menanggung pelancong-pelancong kerana sudah dalam keadaan mengalami kesesakan di sana. Jadi adakah perancangan kerajaan untuk adakan lagi satu lapangan terbang atau untuk membesarkan Senai International Airport supaya dia boleh menampung pelancong-pelancong yang akan datang sekiranya China membuka dia punya kesempatan mengizinkan rakyat mereka untuk keluar untuk melancong. Terima kasih. Terima kasih daripada Pahang sekarang sampai ke Johor. Tapi apa yang saya nak katakan, lapangan terbang Senai ini sebenarnya melihat kapasiti yang ada sekarang agak rendah. Kerana sebelum COVID, mungkin ada lagi penerbangan ke negara-negara asing. Tapi sekarang memang tidak ada. Dan posisinya
sebagai satu lapangan terbang yang berdekatan dengan Singapura, sebenarnya mengikut impian kita ialah 10% daripada passengers yang ada di traffic yang ada di Changi, kalau kita buat tarik mereka masuk, itu cadangan yang terbaik. Tapi itu dari segi perancangan sangat adil. Tapi kedua, dari segi kapasiti kita melihat memang lapangan terbang Senai ini pada keadaan sekarang jauh mencukupi. Jadi belum ada keperluan kerana kita tak boleh membina lapangan terbang seperti kita bina kapak. Kerana memerlukan, pertama, kita kena lihat ruang udara. Kedua, connectivity antara satu tempat ke tempat lain. Sekarang kita gunakan KLIA. Kecuali satu hari kalau itu sebagai satu hub penerbangan, barulah kita melihat keperluannya. Kalau kita lihat KK contohnya, KK mempunyai banyak penerbangan antarabangsa. Dan kita lihat dari segi posisinya berlainan dengan apa yang kita dapat lihat di Senai. Jadi ada ruang untuk kita nak tambah dan kita lihat keperluan kalau airside kita perlu tambah, kita tambah, atau terminal kalau ada kapasiti yang kita nak tambah, kita akan tambah. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri Richard Riyot. Silakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan saya soalan nombor 3. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat YB Srian,